beliau Tuan Adli Azmin Syukri. Ini ada beliau tuan-puan. Saya ingat mungkin ni pada sebelum kahwin kot ni. Tuan Adli sebelum kahwin kot sebelum kahwin. Sebelum kahwin lagi tu. Okey. Okey, baik. Next slide. Saya tak dengar sekejap Saya Okey. Clear. Ni Cik Adli. Kita tengok tuan-puan. Pada awal posting beliau, Cik Adli ni saya nak cerita lah ibaratnya Cik Adli ni macam kita sekarang ni lah, kita tak pandai nak buat posting di sosial media. Macam ni lah Cik Adli dulu pada tahun 2017, ingat saya tahun 2017, kalau boleh tunjuk slide. 2017, beliau ada membuat penulisan dari guru ke guru, surat kepada Puan Guru. Tu daripada Puan Eno dan beliau share lah. Dan kita tengok impact dia tuan-puan. Kita tengok like. Hanya 3 like tuan-puan. 3 like 3 like sahaja posting tuan-puan. Tak menarik lah. Mungkin kata tak menarik lah. 3 like. Apa ni Kita tengok. Kemudian tuan-puan. Kemudian pada tahun bila tuan-puan? Kita tengok Ni tadi Jun 2017 hanya 3 like saja tuan-puan. Buat posting tapi 3 like saja. Dan pada tahun Jun 2021, baru-baru ni tuan-puan, last month, berapa like tuan-puan? 772 like tuan-puan, ada 384 komen dan ada berapa share? Ada sebanyak 146 share tuan-puan. Apa ni? Tajuk Fata Morgana dalam perniagaan. Tengok power ni ayat ni. Fata Morgana dalam perniagaan. Power tu. So that's why bila kita guna ayat yang betul, tajuk yang betul, orang akan baca. Dengan gambar pula handsome macam ni, di JT mana pun saya tak tahu ni, lagi orang nak baca tuan-puan. Ni adalah konsep bagaimana Tuan Adli dahulunya belum ada ilmu copywriting, kita panggil copywriting lah ni. Tak ada ilmu, 3 share saja, 3 like saja, tapi bila dah ada ilmu pada ketika ini, posting last month, tengok tuan-puan, dahsyat hasil penulisan beliau, macam mana beliau daripada tak tahu apa, improve skill. Ini dia panggil improve skill, training. So insyaAllah dengan itu, apa ada lagi slide yang kita boleh share dekat sekitar dengan itu saya menjemput Encik Adli, Encik Adli untuk share dekat kami. Encik Adli, bagaimana Cik Adli bermula dalam membuat posting ni? Apa perasaan Cik Adli masa nak buat posting? Adakah Cik Adli ni memang seorang guru, pandai menulis? So Cik Adli share kepada kami, at least kami ni yang baru nak belajar ni, dapat sesuatu ilmu yang baru daripada Cik Adli. Bagaimana Cik Adli bina daripada 2017, konsisten menulisnya dan impact pada Jun 2021 dengan seramai 772 like. Mungkin Cik Adli boleh share sedikit pada kami, Cik Adli. Dia persilakan ni, Cik Adli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Boleh, clear. Okey tuan. Okey, pertama saya nak ucapkan terima kasih lah pada Tuan Idwan. Terima kasih banyak atas semua ilmu yang dibagilah. Memang tuan-tuan dan puan-puan, saya dah 2 kali dah ikut Tuan Idwan punya kelas ni online ni tuan-tuan, dan saya pun ambil nota tuan. Saya pun ambil nota dan banyak benda baru yang saya memang belajar lah daripada Tuan Idwan ni. Kita ni tuan rugilah kalau apa yang saya buat ni tuan, apa yang dia dah ajar sebenarnya tuan. Cuma yang tinggal pada tuan-tuan sekarang ni tuan buat je. Buat. Sebab saya tengok tadi apa yang dicakap tu, kebanyakannya semua itulah yang saya buat. Okey, jadi saya cerita sikit pasal saya. Okey. Saya dulu kenal dengan dengan Cik Nazri kita. Okey, kami dulu sama-sama mengajar. Masa itu Cik Nazri ni dia ada satu syarikat di mana kami sama-sama, saya buat marketing dan dia mengajar bisnes pada usahawan-usahawan ni sebab dia memang suka berkongsi ilmu-ilmu ni tuan-tuan. Jadi saya bersama-sama dengan dia dan pada masa itu tuan, kami ni banyak pakai offline. Online ni kami tak berapa pandai sangat. Jadi saya ni dulu tuan, untuk kita kongsi bersama. Okey. Saya ni dulu kerja buat sales and marketing. Saya ni memang kerja sales and marketing dalam
20 tahun macam tu saya buat sales and marketing, dan kebanyakannya sales and marketingnya semualah offline, bukannya online, offline. Saya pernah bekerja dengan Zaitun, okay, dengan Zaitun Industry. Dia ni fast moving consumer good lah, barang-barang macam sabun dan sebagainya lah. Macam itulah produk dia. Kemudian saya pun pernah kerja dengan anak syarikat Alain Delon. Anak syarikat Alain Delon ni saya buat apa, beg tangan dia ni, perempuan-perempuan suka lah ni kan, beg tangan lah, kasut lah. Dan juga saya pernah juga jual barang-barang frozen, okay. Barang frozen saya jual. Jadi bila saya buat sales and marketing ni, saya selalu pergi jumpa stokis lah. Kita ada stokis, ada agent, ada kedai, dan saya buat semua dengan cara offline, bukan online. Jadi letih tuan. Sebagai orang yang buat sale ni, saya dah faham sangatlah letih. Dari segi duit, dari segi masa, dari segi luas kawasan yang kita boleh cover tu memang terhad sangat. Jadi sebenarnya bila Agrobank buat training online ni tuan, memanglah ambillah peluang ni tuan. Jadi saya sebenarnya bukan trainer tuan, ya. Dan saya pun bukan sifu. Ini sebenarnya Encik Edwan ni yang sifu ni. Saya tengok ilmu-ilmu dia ni ilmu sifu ni. Kan? Cuma saya nak kongsi apa yang saya buat. Apa yang saya buat, saya buat daripada sehari ke sehari, dan kebanyakan yang saya buat ni lah apa yang kita dah belajar tuan. Itu saya kata tadi, tanggungjawab tuan-tuan buat saja apa yang tuan dah belajar. Kalau tuan tak buat, dia takkan jadi. Okey, jadi saya cerita pengalaman saya pun bermula ya macam tuan-tuan juga. Sama je. Mula-mula saya memang zero. Okey, saya mula memang zero, memang macam you tengok tadi pada 2017 tu bila saya post saya masa tu tuan, mula kan macam tuan-tuan, saya post maksudnya saya share orang punya. Saya share orang punya sebab saya tak berani nak tulis. Nanti saya tulis nanti orang tak like ke apa ke. Jadi saya share. Bila saya share orang punya, adalah 2 ketul. Adalah 3 ketul. Kan? Itu je lah yang saya dapat. Tapi tuan, kemudian bila saya cuba kemudian saya teknik-teknik saya cuba, lama saya dapat satu cara tau. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya orang-orang biasa pun boleh buat. Kita buat secara santai saja. Jadi sebelum saya pergi, okey, saya nak clearkan pada semua. Saya rasa semua dah ada Facebook kan? Semuanya dah ada Facebook. Jadi Facebook ni macam kata Encik Idwan tadi, kita ada personal dan kita ada FB page kan? Jadi saya cuba guna analogi lah, analogi bagi kita faham sikit kan. Dia macam kalau kita personal ni macam kita bayangkan, bila saya cakap ni tuan-tuan bayangkan kalau personal ni maksudnya macam rumah kita lah. Personal ni macam kita punya rumah. Kita dekat rumah kita tu, okey, ada orang kat rumah kita, ada adik-adik, ada anak isteri kat rumah. Yang page ni dia macam kedai lah. Sebab itu kalau kita dekat rumah kita berniaga lebih-lebih, Mak Zuckerberg marahlah kat kita. Dia kata kau nak berniaga, kau pergilah buat kat kedai. Aku dah bagi page free tu, kau buatlah kat sana, kau berniagalah kat sana. Janganlah berniagalah rumah. Jadi dekat rumah ni dia nak kita bersosial-sosial, bersembang-sembang macam tu. Sikit-sikit berniaga tu boleh lah. Tapi kalau lebih-lebih dia akan bising lah kan. Jadi maksudnya bagi saya lah ya tuan, bagi saya, kalau saya silap betul lah yang Encik Idwan, betul insyaAllah. Personal ni maksud macam rumah kita. Kita ingat kan? Bila tuan ingat rumah kita, kemudian page ni macam kedai. Okay. Kemudian mungkin tuan-tuan fikir apa, kita dah belajar copywriting kan? Macam Encik Idwan pun dah cakap, copywriting ni ialah iklan. Kita buat iklan. Jadi dia dah ajar pada kita teknik-teknik buat iklan. Okey, maksudnya ada iklan yang kita suka tengok, ada iklan yang kita tak suka. Dulu tuan-tuan kan, saya tak ingat, tuan-tuan ingat tak ingat, iklan Petronas ni ramai orang tunggulah kalau hari raya, betul tak? Semua orang suka. Sebab apa? Sebab wah padulah, kita tahu ini iklan ni, kita tahu. Tapi tak apalah, iklan-iklan lah, aku suka tengok lah iklan ni, best. Nampak? Jadi kita nak buat iklan copywriting, ini yang Cik Idwan ajar tadi. Jangan macam kayu kan. Saya guna bahasa santai semua, saya guna bahasa santai. Jadi maksudnya kita buat iklan copywriting yang macam Cik Idwan cakap tadi, kita jangan buat macam kayu, kita buat macam Petronas ni tu. Orang pun nak tunggu iklan kita best. Okay, jadi yang saya nak share ni ialah storytelling. Storytelling ni maksudnya kita story lah, kita cerita. Dan Cik Idwan pun dah cakap, storytelling ni maksudnya kita nak buat brand. Kita nak buat brand, kita nak buat brand dekat rumah kita, bagi orang kenal kita. Bila orang kenal kita export, ada orang pergi kedai kita. Dia cakap, kalau nak beli pergi ke kedai aku boleh tak? Kau ada kedai kat sini ni. Dia cakap, oh kau ada kedai kan? Ada, main-main pergi sana. Jadi kita senang bawa dia orang sana. Jadi sebelum kita menjual tu, kita kena berbaik-baik lah dengan dia orang. Sebenarnya storytelling ni kita nak berbaik-baik tu, nak beramah mesra, nak kenal-kenal dia orang sebelum kita bawa dia orang. Jadi kita ada brand, kita pergi copywriting ni, kita buat iklan.
bila kita dah buat iklan, itu yang tadi kita guna WhatsApp yang Encik Wan ajar tu. Sebab bila kita nak close sale, kita nak follow up tu, kita guna WhatsApp. Jadi sebenarnya dah complete dah apa yang dia ajar tu. Kita cuma perlu buat saja. Okay, cuma saya nak bagi-bagi yang baru lah, mungkin yang baru ataupun yang dah lama ni, saya cuma nak refresh sikit lah. Okay, bila kita ada Facebook personal ni kan tuan-tuan, Facebook personal ni kita ada friend dengan followers kan? Selalu tengok kan? Okay. Friend kita ni ada 5,000 je, maksimum 5,000 je boleh kat situ. Okay, followers ni dia tak kisahlah. Ya. Okay, friend ini, bila friend kita ni nanti, dia ni kan kalau dia buat artikel ataupun dia buat storytelling, dia akan muncul dekat wall kita. Sebab itu kadang-kadang kita apa ni tak suka lah benda macam ni kan. Jadi kita kena pilih friend lah kan. Kita kena pilih friend ni, kalau kita tak ada yang tak suka tu, kita kena pilih. Sebab friend ni 5,000 sahaja dan kita ada follower. So ada dua. Maksudnya tuan-tuan, senang ceritanya, dekat rumah kita ni ada friend kita. Okay. Selalunya tuan, saya ni dulu masa yang saya dapat 3 ketul like ni kan, saya dapat 3 ketul like ni, dekat saya punya FB personal saya tu, saya punya friend ni, kebanyakannya siapa tahu? Adik-beradik saya, kawan-kawan sekolah rendah saya, kawan-kawan saya tempat kerja. Inilah orangnya. Tak tak? Normal, betul. Inilah dia tuan. Itu cabaran kita. Jadi saya tahu masalah tuan-tuan. Bila seandainya tuan-tuan cuba tulis lain sikit dari biasa, dia orang ni akan komen lah. Sudahlah. Apa hal kau ni? Jadi kita bila dia komen tu, kita rasa, alamak, tak betul ke aku buat ni kan? Jadi nampak tak? Sebab dia orang ni adalah orang yang rapat dengan kita. Tapi kita ni sekarang ni nak gunakan kita punya Facebook ni untuk menjual. Jadi dia orang ni, orang yang rapat ni, kadang-kadang dia mulalah, dia buat lawak lah kan. Macam-macam lah dia buat kat kita. Jadi kita pun rasa lah down lah, macam mana kita nak buat. Inilah yang saya hadapi dan inilah sebenarnya yang tuan semua akan hadapi. So saya nak cerita ni macam mana saya overcome. Macam mana saya buat, macam mana saya nak selesaikan supaya mereka ni tak tersinggung dengan kita. Kalau kita unfriend, kan, apa kita nak buat? Itu yang saya nak kongsikan tu. Okay, basic teorinya semua dah diajar oleh Encik Duan tadi. Okay, Encik Nazri, kalau boleh Encik Nazri boleh tak letakkan gambar yang saya bagi tu, nombor 1, 2, 3 dan 4 tu. Ada Encik Nazri ada? Ada. Kita share dekat sini. Okay. Ini Share kat okay, gambar tu. Sebab ni Okay. saya di Tuan, rumah ni ramai yang pakai laptop. Ramai yang pakai laptop, work from home semua. Boleh kan Encik Nazri? Kalau tak boleh, it's okay. Boleh. Untuk makluman semua lah tuan-tuan. Ini yang terbaru Cik Ali posting ni. Ya. Cik Ali ni dulu dia banyak menulis, tapi dia tak menjual. Sekali minggu lepas ada kawan dia bagi produk kek batik ni untuk minta buat review lah. Tengok hasil dia macam mana. Silakan Cik. Okey, jadi kalau tuan-tuan boleh tengok kan, mungkin tak nampak kau ya. Ada satu rakan saya dari Terengganu Cik Ni ni kan, dia buat kuis lapis tu tuan. Dia buat kuis lapis. Jadi dia minta saya boleh tak review tak, dia cakap. Okey. Jadi bila kita review, maksudnya copywriting lah, yang macam Cik Idwan cakap tadi, copywriting lah. So copywriting ada dua, kita nak buat soft ke kita nak buat hard. Saya buat soft. Okey, dan dia suruh saya, dan lepas saya hantar je tuan-tuan, tak sampai 1 jam di WhatsApp saya, dia cakap, tuan, order dah masuk. Amazing Amazing. Itu baru personal tuan. Tuan bayangkan kalau tuan pergi FB yang page dan sebagainya. Ini kemudian dia suruh kawan kita orang lagi seorang, Normaliza. Normaliza ni pun dia popular lah kan, lagi popular lah kan dia. So Normaliza ni bila dia dan saya keluarkan je, kita je review biasa je tuan. Dia akan cakap, dia tulis, Cik Ni tulis dekat dia punya wall, dia kata apa? Saya tak menang tangan abala WhatsApp sekarang. Normaliza ni pun dia popular tapi tak dikenali lah. Ya. Tapi nampak tak, grup dia ni pun bila kami buat je kan, dia kata saya tak menang tangan nak balas WhatsApp sekarang ni. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan boleh konsisten ikut apa yang Encik Duan ajar ni, tuan-tuan jangan harap jawab nak cepat. Jangan tuan buat sekarang, tak mahu pun tuan. Jangan macam tu. Dia memang ambil masa. Tapi hasil dia tengok, itu kami buat personal saja. Dan kami buat soft punya copywriting. Belum kita buat betul-betul macam yang diajar tadi. Okey, sekarang ni tuan, ada 2 benda je saya nak kongsi ya tuan, pengalaman saya ni. Ada 2 perkara. Pertama, macam mana nak bina konten. Macam mana saya menghadapi masalah juga tuan. Dan tuan perempuan, saya pun ada masalah juga nak bina konten ni.
Yang kedua, bila ada content, macam mana kita nak ramaikan kita punya followers tu. Followers ni kita, macam mana kita nak buatkan dia? Kalau kadang-kadang kan, sabaran kita, bila kita tulis-tulis orang tak layan. Kan? Tulis-tulis orang tak layan, kita pun tak ada mood lah. Alamak kan, malas aku, tak ada mood lah kan. Jadi, bab yang pertama ni ya, saya cerita tuan-tuan, macam mana kita nak membina konten. Okey, macam mana nak bina konten? Macam mana saya bina konten? Dia kata saya bina konten lah. Macam daripada saya dapat 3 ketol tu, kemudian saya bina konten. Saya pun tak pandai menulis tuan-tuan, tak pandai. Sama je kita ni. Okey, ada, saya panggil ya, ini saya belajar dengan Cik Nazri lah ya. Ya, Cik Ali. Cik Ali. Ada, ya. Sebab ni tadi ada soalan macam mana nak dapatkan friends ramai tuan kat FB. Oh, okey. Inilah dia. Okay. Maknanya nak tarik friend, kena bina konten dulu lah. Kena bina konten dulu. Ini cara saya akan ajar step by step. Okey, yang pertama kita bina konten ya, tuan. Kita bina konten. Okey. Ada 5 suara puaka dalam diri kita ni yang akan halang kita. Sebenarnya halangan utama kita ni ialah diri kita tak. Jangan kata saya tak ada idea, tak ada. Janganlah kata saya ni tak ada, semua tak ada. Yang saya belajar tuan, pengalaman saya yang saya bertahun-tahun asyik apa share orang punya tu ialah kerana saya telah pun dipengaruhi oleh 4 suara puaka ni tuan. Okey. Suara yang pertama, bila kita nak tulis, bila saya nak tulis, dia akan tanya, kau nak tulis apa? Tak. Itu yang pertama. Saya bagi 5 suara ni dulu, nanti saya bagi jawapan ni. Kau nak tulis apa dia? Jadi kita bila cakap kau nak tulis apa tu, kita dah diam. Nak tulis apa lah? Kalau kita kata tak apa, aku nak tulis juga, aku tak kisah, aku nak tulis juga. Dia kata, kau nak mula dari mana? Ini bukan intro tu, ini penutup lah. Kau apa kau tulis ni? Kita dah sangkut dah kali kedua. Kalau kita boleh lawan juga, kita kata tak kisah, aku tak boleh, intro tak intro aku nak buat juga. Kita pembuat. Bila kita buat, dia kata, kau nak guna ayat apa ni? Ini macam ayat bahasa baku yang aku tengok ni. Orang tak baca lah macam ni, awak dah ketiga kali. So kita lagi tak boleh tulis. Kita kata tak kisah, aku tak peduli bahasa baku tak bahasa baku. Aku mesti nak buat juga. Aku mesti nak buat 3 kali sehari macam Cik Duan suruh tu. Aku nak buat juga. Okey, kita pun buat. Bila kita post macam saya post dapat 3 ketol, apa suara tu cakap? Aku tengok, aku dah cakap aku tak boleh tulis. Kau tak nak dengar. Aku pilihan aku tulis lagi. Jadi lepas itu kan kita tak tulis lagi dah. Okey, macam mana saya overcome benda ni? Macam mana saya overcome? Okey, saya kongsi ya tuan-tuan satu persatu ya. Yang pertama, bila saya nak tulis tuan-tuan, bila tuan-tuan nak tulis macam saya, kita tak ramai friend, tak ada follower. Pertama dia akan kata, kau nak tulis apa kan? Pertama, kita tulis apa yang kita minat. Saya minat bisnes kan? Saya minat bisnes. Saya sebab buat save, saya minat bisnes. So saya tulislah tentang bisnes. Okay, katalah suara tu kata, alah tak payahlah kau mana ada minat. Okay, kalau tuan-tuan kata tak boleh cari minat, takkanlah tuan-tuan tak ada minat kan? Tuan tengok pengalaman. Apa saja pengalaman kita dalam hidup ni, takkan kita tak ada pengalaman sebagai anak ke, sebagai pekerja ke kan, sebagai ibu ke, apa saja pengalaman yang kita ada, kita boleh kongsi macam Cik Duan kata, kita kongsi pengalaman kita. Yang ketiga, kalau tak ada idea juga, nak tulis apa pun tak tahu, minat pun tak tahu, pengalaman pun tak tahu, melampau tu kan. Kita baca FB orang yang kita suka, yang kita rasa macam ada pengalaman sikit-sikit lah. Contohnya aku ni suka masak lah, so kita tengok masak. Saya bagi contoh nanti saya bagi contoh. Kalau boleh up, Cik Nazri up. Kalau tak boleh, nanti dalam nota tu bagi. Kalau seandainya kata saya suka masak, ada satu perempuan tu nama dia Amira. Amira ni dia suka masak tu. Dia suka masak, follower dia 70,000. Dia kongsi masak, dia, anak dia, everyday. Macam kata dia Cik Duan tadi. Sebenarnya FB peribadi ni adalah merupakan diary kita, cuma kita present diary tu supaya orang baca. Ini kita tulis sendiri kan, ini kita nak orang baca. Jadi kita share lah, okay, masak ni macam ni. Share masak. Ataupun lagi satu nama dia Zainuddin Omar. Zainuddin Omar ni dah pencen. Orang tua dah pencen, tapi dia cerita pengalaman kerja dia sebagai engineer. Memang best. Dia taklah cerita bahasa dia biasa je. Dia simple lah, dia cerita. Saya macam ni lah, kena tipu lah, kena kejar dia orang asli lah. Masa saya pergi dalam hutan dulu. Best tau. Oh iya ke? Nampak? Jadi, pertama sekali bila dia kata, kau nak tulis apa? Kan, suara tu cakap, kau nak tulis apa kau? So kita beritahu dia, okey aku akan tulis apa yang aku minat, pengalaman aku. Kalau tak ada pengalaman, kita baca FB orang lain yang menginspirasikan kita. Macam tadi Syukur Majid, baca Syukur Majid punya. Bila kita baca, kita mula dapat idea. Oh betul, aku pun ada pengalaman macam ni lah. So kita dah mula nak tulis. Okey, itu yang pertama. Bila kita dah boleh overcome kan, bila kita dah boleh nak lawan kan. Okay, dia akan datang suara yang kedua pula. Suara puaka yang kedua ni akan datang. Dia akan cakap, kau nak tulis dari mana yang kau ni, intro ke, isi ke, penutup ke? Kau ingat tak apa coach kata apa? Kau kena buat tajuk tu. Mana tajuk kau mana?
Tajuk, kita pun tajuk. Alah, tajuk kau tak cantik lah macam ni. Okey, apa kita nak buat? Okey, apa yang saya buat tuan-tuan ialah, saya tak tulis dekat wall. Jangan terus tulis dekat wall. Jangan. Sebab kalau kita tulis dekat wall, suara ni akan menang. Dan kita akan kalah. Tak boleh. Apa yang saya buat, nanti saya share dalam nota. Apa yang saya buat ialah, saya ambil WhatsApp. Jadi kita ada WhatsApp kan? Ambil WhatsApp. Okey, saya buat satu grup baru WhatsApp tu. Contohnya saya buat grup baru dan saya ambil ahli dalam grup tu seorang je. Saya ambil contohnya Encik Edwan je seorang. Okey, Tuan Edwan saya masukkan kat situ. Bila grup tu saya tulis nama grup tu draft 1. Lepas itu saya tendang keluar Encik Edwan ni. Pasal saya malulah saya akan dia baca. Okey, saya buat draft 1. Saya buat draft 2. Saya buat draft 3, saya buat draft 4. Saya ada 4 draft. Mula-mula saya masukkan Encik Idwan, keempat-empat ni saya pun tendang dia keluar. Dia pun tanya, apa hal kau buang aku Sebab apa? Sebab tuan, bila kita ada idea, selalunya idea akan laju daripada tangan. Idea akan laju dari tangan. Dan idea ni dia datang tak tentu hala. Kadang intro, kadang isi, kadang penutup, suka hati dia je. Jadi bila tuan dapat satu idea, mula-mula kata, saya suka tadi contoh tadi, ikan keli lah. Okay, kita nak tulis ni, dapat idea lah tentang jenis-jenis ikan keli. Kita pun tulis lah ikan jenis, tiba-tiba kita start. Apa saja yang idea tuan tulis je. Okay, dia start, tuan pun berhenti. Save dia kat situ. Okay, kemudian dapat, idea ikan keli ni tak best lah. Tapi dulu aku pernah kena sengat dengan ikan keli ni. Kena sengat. Okay, tulis draft 2. Kena sengat ikan keli. Peristiwa. Sengat dia ikan keli. Okay, tulis. Tak, dapat separuh je. Stop. Okay, ketiga pula kata, ikan keli ni kan, apa jenis makanan ikan keli ni, dia ada banyak jenis tau. Kita pun tulis lah. Nampak? Jadi, nampak tak? Kita dah mula menulis. Tapi bukan kat awal kita. Dalam kita punya WhatsApp. Okey, kita tulis. Okey, bila kita tulis tadi, okey, yang saya belajar tuan-tuan, apa yang Cik Idwan cakap tu memang tuan, betul. Yang penting adalah head dia, tajuk tu. Tajuk tu adalah benda yang penting. Pasal apa? Pasal bila orang baca tajuk tu, dia suka ke tak suka, itulah dia. Dia tak suka, habislah. Kalau kita tak dapat, lepas tajuk tu tuan, kalau kita nak buat storytelling kan, dia cerita kan, 5 baris yang pertama tu mesti best. Mesti best. Macam mana nak dapat best tak best ni? Macam kita tengok movie tu lah. Yang mula-mula tu. Jadi, macam mana saya buat benda tu? Betul tak? Okay, kalau saya laju ni, saya cuba pelankan sikit. Okay, ini part yang penting kan. Okay, ada soalan Ria, ada soalan. Okay. Bila kita tulis dalam WhatsApp tu, okay. Bila kita tulis dalam WhatsApp, yang pertama, kita ada 3 WhatsApp. Draft 1, draft 2, draft 3. Yang kedua, jangan peduli sama ada intro ke isi ke penutup ke, tulis dulu. Yang ketiga, jangan cuba betulkan ejaan. Masalah kita ialah kita cuba betul ejaan. Bila kita betul ejaan, idea mati. Biarkan ejaan tu salah. Nanti kemudian kita betul. Sebab kita yang tulis, kita tahu ini apa maksudnya, kita tahu. Jangan betulkan ejaan. Tulis saja. So, you ada draft 1, draft 2, draft 3. Kemudian, bila dah siap, baru you cari tajuk dia. Apa yang sesuai tajuk yang aku nak taruh ni? Sebab kita bukan pro. Kalau orang pro dia boleh, okey tajuk macam ni, terus dia. Itu macam air terjun dia punya idea. Kita tak ada. So bila kita tak ada tuan-tuan, kita kena buat macam tadi. Tulis draft 1, draft 2, draft 3, hayun dulu. Lepas hayun dulu, okey, lepas tu baru kita betulkan ejaan ni, kita cari tajuk. Tahu tajuk dia. Okey, kita tengok, tak best lah yang tengah-tengah ni patut jadi, ya boleh, dalam notepad pun boleh. Ya, saya guna WhatsApp tapi tuan boleh guna dalam mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Dan benda ni bukanlah selama-lamanya. Pasal bila lama-lama kita makin mahir dan kita makin kurang. Okey, jadi pertama tadi nak tulis apa, saya dah beritahu kan, minat, pengalaman dengan baca FB orang lain. Kedua, kita nak mula ni macam mana? Apa yang kita nak mula? Macam saya kata tadi. Okey, kita buat draft 1, draft 2, draft 3, kita tulis saja apa idea yang ada, kemudian kita jangan fikirkan kesilapan, tulis je, kemudian baru kita buat tajuk dan kita pastikan 5 perenggan yang pertama tu best. Sebab manusia ni macam tu. Bukan kita kata orang. Kita pun sama. Bila kita baca sikit lah, malas lah, tak apa-apa dia ni kan. Jadi kita make sure. So maksudnya suara yang kedua ni kita dah settle kan. Kau nak tulis apa, kita dah settle, nampak tak tuan? Kita dah ada 3 macam tadi. Saya suka tu ikan keli tu. Kita dah ada 3 cerita dah. Satu, makanan ikan keli. Peristiwa kita kena sengat dengan ikan keli. Okey, jenis-jenis ikan keli. Cantik lah. Nampak? Dah ada 3 cerita. Okey. Lepas itu, bila kita nak menaik ni tu kan, bila kita nak menaik ni, soalan yang ketiga ni suara puaka yang ketiga ni akan kata, engkau tulis ni guna gaya apa lah? Kau guna gaya apa lah? Okey.
Tuan, dalam Facebook ni bahasa dia adalah bahasa yang tidak berapa formal. Tapi jangan kita guna bahasa kasar, merapu-rapu, maki hamun macam Cik Iwan cakap dia. Jangan. So kita guna bahasa apa? Kita guna bahasa sembang. Bahasa sembang. Jadi masa kita nak tulis tadi, masa kita nak tulis ni, kita bayangkan kita bersembang dengan kawan kita. Jangan kita sembang. Katalah saya jumpa Cik Nazri lah. Saya kata pada dia lah, Nazri, engkau punya telefon ni berfungsi ke di waktu malam? Apa dia kata saya? Apa hal kau ni? Tak makan ubat ke apa kau tadi? Kan? Apa hal bang terbiat ke apa? Saya tak boleh cakap macam tu dengan dia. Saya kata, Nazri, kau punya handphone kan kalau kau selfie malam-malam macam mana? Okey, cantik dalam gelap. Okey tak? Dia cakap, okey, handphone aku kalau selfie dalam gelap, wah cantik, putih, jadi Mak Saleh aku. Kan? Jadi nampak tak bahasa tu? Nampak tak bahasa yang pertama, bahasa yang kedua? Jadi bila tuan nak menulis, gunakan bahasa sembang. Tapi kena betul ejaan jangan kita tulis short form sebab di Facebook ni dia tak boleh terima kalau short form. Tapi kalau kita dekat IG ke Twitter ke mungkin boleh tapi dekat sini tak boleh. Orang tak terima. So kita kena tulis ayat penuh tetapi menggunakan bahasa sembang. So nampak tak kita dah settle 3 dah. Pertama nak tulis apa? Kita tulis minat kita. Kita nak mulakan dekat mana? Kita ada draft 1, draft 2, draft 3 dah kita tiba je kat situ. Yang ketiga nak guna ayat apa? Kita guna ayat sembang. Okey, guna ayat sembang. Okey, kemudian lepas siap itu kita jangan terus post dulu dekat wall kita. Kita baca sekali lalu dulu. Okey? Saya harap semua boleh ikut saya. Okey, so maksudnya sekarang kita dah ada konten. Betul tak? Saya dah ada konten dah. Tapi bila saya post nanti, orang pun yang ada dalam grup saya tu tadi, yang ada dekat rumah saya tu ialah adik-beradik saya, kawan-kawan saya kan, semua kan. Yang semua nanti akan komen dah berapa lah kadang-kadang. Ataupun dia buat dekat saya kan. Okay, apa saya nak buat? Saya cadangkan tuan-tuan. Saya dulu tak tahu kan sebab saya seorang-seorang. Jadi saya buat ni saya terpaksa usaha bagi orang ramai follow saya. Tapi kalau di sini saya tampak dalam program yang dibuat oleh Agro ni, mengikut Encik Idwan tadi kita ada 70 orang kan pagi tadi. Okay, jadi tuan-tuan buat satu grup WhatsApp ke atau grup apa ke, tuan-tuan yang ada 70 ke 40 ni duduk dalam itu. Tadi kita dah belajar, Cik Idwan dah belajar kita macam mana konsep WhatsApp ni. Okay. Kita duduk di situ dalam grup tu. Okay. Tujuannya bukan kita nak buat iklan dalam grup tu tuan. Tujuannya ialah bila tuan posting saja, tuan masuk dalam grup tu. Kata saya dah post. Okay. Bila tuan dah post dah, yang dalam grup ini, semua-semua ni, kita bantu dia. Kita like dia. Kalau kita ada 40 orang pergi like. Jadi dia dapat 40 like. Kemudian kita komen, 40 komen. Komen ni tuan-tuan, saya bagi tahu tuan, komen ni. Kita taruh emoji je. Bila dia taruh emoji saja, kita dah ada like, kita taruh emoji. Dan kita ada 70 orang. Katalah 40 orang, dia ada 40 like. Dia ada 40 emoji. Dan 40 orang ni, kalau kita betul-betul nak tolong sama-sama kita ya, kita share dia punya. Kita share. Jadi bayangkan, satu posting dia ada 40 like, ada 40 komen, ada 40 share, maka dia akan berkembang. Jadi tuan-tuan kena bekerjasama. Saya dulu tak ada, saya harapkan orang lain. Jadi nampak tak? Jadi dengan cara ini, bila tuan ada grup yang saya kata tadi, buat satu grup, di mana bila tuan post dia, tuan masuk dekat grup dulu. Saya dah posting lah. Okey, yang lain pergi support. Macam Cik Irwan kata tadi, dia tak lama tuan. Kalau tuan buat macam ni, 4 bulan, dia akan secara semula jadi, dia akan sendiri akan bergerak. Kalau tuan nak tunggu orang lain, sebabnya, ingat apa saya cakap tadi? Dalam kita punya grup, dalam kita punya personal tu, dalam rumah kita tu cuma ada adik-beradik kita je. Orang yang mungkin tak minat dengan apa yang kita nak tulis. Kalau kita tendang diorang keluar, diorang kata, alah kau baru nak aktif sikit, dah belagak kan. Itulah yang saya hadapi. So saya tak buang diorang. Jangan buang diorang. Apa yang kita buat ialah kita panggil kawan-kawan kita merancakkan suasana. Bila suasana tu rancak, maka dia ni akan ikutlah. Orang lain semua puji, bagus lah kau semua. Takkanlah tiba-tiba orang saudara mara nak kutuk. Dia orang pun sama. Bagus lah kau pandai lah menulis tak? Jadi itu yang tuan-tuan kena buat. Orang yang sangat-sangat tinggi. Itu. Maksudnya tuan-tuan dah buat konten, saya dah ajar buat konten dan tuan-tuan pun sudah ada satu grup yang support. Jadi yang dalam 70-40 ni tuan-tuan jadikan diorang friend. Masukkan diorang sebagai friend. 40 orang ni, masuk friend. Dan bila post dia, keluar ke dalam grup. Dan orang lain pun bila dia post, orang lain kena support. 4 bulan je tu kan. 4 bulan je. Okey. Ini kita dah selesai dah masalah konten. Okey. Saya harap tuan-tuan faham. Dah selesai masalah konten dan saya dah ajar satu step macam mana kita boleh dapat friend. Dalam contoh dunia sekarang ini, maksudnya tuan-tuan dah ambil
vaksin sekali dos. Dah masuk lah satu dos. Tapi dia belum kuat lagi. Kita belum booster dia lagi. Kita belum booster. Kita baru ada satu dos je. Maksudnya bila tuan hantar je dekat situ, okey, tak kecewa lah. Ada 40 like, 40 komen, 30 share. Allah, kita dah happy dah. Kan? Okey, tetapi tak cukup. Sekarang ni kita masuk fasa 2. Macam mana kita nak mendapatkan lebih ramai follower. Ni kedua. Maksudnya ini kita masuk dos yang kedua. Kalau vaksin tu dos kedua. Lepas ni baru dia boom. Okey? Boleh tu kan ya? Kita pergi dos kedua pula ya. Okey. Dos yang kedua ni tuan, dia ada 4 perkara tuan. Ya, ada 4 sebagai 4P ya, 4P. P yang pertama ialah kita kena pergi bertandang. Kita kena pergi bertandang. Ini rumah kita saya katakan. Ingat? Personal ni ialah rumah kita. FB personal ni rumah kita. Kita pergi bertandang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pelawa orang lain datang ke rumah kita ni. Panggil dia, mai lah datang rumah aku ni. Mai lah. Yang kedua. Yang ketiga, bila orang ramai rumah kita ni mestilah peramah sikit. Macam Encik Bilang kata tadi, mesti peramah lah. Kalau kita orang datang, orang tu like, orang tu kita tak tahu je kat dia. Dia cakap, tak payahlah pergi. Kan? Jadi pertama, pergi bertandang. Kedua, pelawa orang datang rumah kita. Yang ketiga, kita peramah kat rumah kita. Dan keempat pula ialah kita kena pergi selalu kemas rumah. Rumah kita tu kena selalu kemas. Kalau tak kemas, apa pun tak datang lagi dah. Okey? Jadi kita masuk dos 2, maksudnya 4P ni, teknik 4P untuk tarik lebih ramai friend dan followers. Maksudnya pada tahap ini kita dah ada friend. Friend kita ialah saudara mara kita, kawan-kawan kita dan grup agrobank kita, nampak? Grup agrobank ni dah support kita dah ni. Kita dah mula dah naik dah ni. Okey, sekarang ni kita pergi yang pertama. Okey, yang pertama kita nak dapat friend ialah kita pergi bertandang. Okey, maksudnya FB personal kita tu ialah rumah kita. Kita pergi ke rumah orang. So kita nak pergi rumah siapa? Rumah orang yang sama dengan kita lah. Kalau orang tu kata kita nak buat ikan keli tadi, kita carilah usahawan-usahawan yang mungkin hampir-hampir sama dengan kita. Tak semestinya dia ikan keli. Orang yang suka memasak ke, orang yang suka apa-apa ke, yang ada kena mengena. Macam saya pergilah dekat Puan Ainun ke, saya pergi dekat dengan Datuk Roslan ke, orang yang rumah yang mana hampir sama dengan rumah saya, minatnya sama. Jadi bila kita pergi ke rumah orang tadi, bila kita pergi, apa yang kita kena buat? Kita duduk ontok-ontok dekat situ dulu. Jangan bergaduh dekat situ, rumah orang kan. Kita duduk, kita tengok siapa yang komen. Apa dia? Duduk ontok-ontok? Duduk ontok-ontok, duduk diam-diam je dekat rumah orang. Jangan buat hal dekat rumah orang. Ni kan pergi rumah orang bergaduh kan. Kata tu, jangan duduk saja. Duduk, kita tengok komen dulu. Okey, contoh saya pergi ke tempat ke rumah Puan Ainun, saya tengok siapa yang komen. Jadi bila orang yang komen tu, orang yang komen maksudnya ialah orang yang aktif, orang yang rajin. Kalau tidak dia tak rajin. Okey? Jadi bila buat bodoh. Jadi bila kita pergi sana, kita tengok siapa yang komen. Orang yang komen ni, kita pergi ke wall dia, kita request friend. Okey, bila kita request friend pada orang yang komen dekat wall Puan Ainun tu, okey? Kita pergi sana. Tuan-tuan tahu kan macam nak pergi kan? Pergi komen tu, tengok siapa nama dia, tekan. Nama dia tu bold, tekan. Dia tekan, dia akan pergi ke wall dia. Pergi wall dia, tekan yang request friend tu. Tekan je request friend. Bila kita tekan je request friend, orang ini akan pergi ke rumah kita. Dia akan tengok, kau nak ajak aku ni, dia kata, apa ada kat rumah kau? Sebab itu, bila tuan-tuan dah buat 3-4 posting dan kawan-kawan dekat agrobank ni dah tolong, dah naik dah, barulah pergi ke rumah orang lain. Sebab bila orang tu datang rumah kita, dia tengok, okey lah, dia pun ada cerita best. Ramai juga orang yang like dia. Komen pun banyak juga. Bagus lah. So kita accept dia lah sebagai kawan. Nampak? Jadinya kita pergi ke rumah orang lain, kita tengok siapa yang komen tu, siapa yang komen. Lepas tu kita ajak dia mai datang ke rumah aku pula. Okay, bila dia datang ke rumah kita, yang pertama tadi pergi bertandang. Lepas kita pergi bertandang, kita tengok siapa yang ada kat sana, maka kita ajak dia mai datang rumah aku. Kita ajak rumah aku tu sebab kita request friend. Lepas kita tengok komen tu, kalau dekat komen tu tak banyak, kita pergi yang siapa yang like. Tuan pergi tekan yang like tu, dia akan senarai orang yang pergi ke like sana. Okey, pergi ke wall dia, request friend pada dia. Tetapi macam saya kata, pastikan ada 3-4 tulisan dekat rumah kita, dekat wall kita. Sebab kalau kita tak tulis, nanti dia datang tengok apa ni, apa mentara. Kan? Tak boleh. Jadi bila dia datang ke rumah kita dan dia tengok, meriah lah rumah kita ni, maka dia akan komen ke, like ke dekat kita. Jadi yang inilah kita kena masuk yang ketiga. Bila orang dah datang rumah kita, kita kena peramah. Apa maksud dia peramah? Bila orang tu komen, sekurang-kurangnya kita balas emoji dekat dia.
Dekat komen itu kita balas emoji. Okey, kita balas emoji ataupun kita tulis terima kasih ke, okey? Dan kemudian bila dah lama-lama sikit kita tengok dia okey, kita melawak sikit dengan dia. Kita melawak sikit, kita melawak sikit dengan dia. Kita melawak sikit dengan dia, apa-apa dia, tanya-tanya dia. Jadi maksudnya, yang pertama tadi kita bertandang rumah orang, kita panggil dia datang ke rumah kita dan kita layanlah dia bila dia datang rumah kita ni. Dia layan kita. Kadang-kadang, okey, bila kata dah masuk rumah kita ni, okey, dekat wall personal kita ni, ada orang yang komen. Ini orang yang rajin lah. Ada orang yang like. Okay, untuk orang yang like ni tuan, masa tu tak ramai lagi like-nya, tak ramai. Kita pergi dekat like kita tu, maksudnya kita pergi wall dia, kita tinggalkan komen dekat wall dia. So dia akan rasa, bagus lah, dia ni bagus lah kan. Sebab dia datang komen lah dekat tempat aku kan. Jadi, orang yang komen dekat tempat kita, kita kena balas. Dan orang yang like tu, kita pergi ke wall dia, maka kita like balik. Okay? Yang kedua, macam saya kata, jangan bergaduh dengan orang. Kalau dia orang perli ke apa ke, kita senyap je. Okay? Dan juga kita beramah mesra dengan orang, balas dengan orang dan sebagainya. Okay? Berbaik-baik dengan orang. Okay? Lepas itu, bila tuan-tuan dah buat ini, nampak? Kita dah ada, pertama kita dekat wall, dekat kita punya rumah kita, dekat kita punya personal tu, kita dah ada kawan-kawan kita. Ada balik kita dah ada grup agro. Sekarang kita dah ada kawan-kawan yang baru, yang sehaluan dengan kita. Diorang ni mungkin juga akan like dan juga komen dekat tempat kita. Tetapi kita kena buat satu benda lagi. Kita kena pergi kemas rumah kita. Maksudnya kadang-kadang, macam saya kata tadi, kita ada boleh 5,000 friend. Kadang-kadang kita pun galak sangat, kita pun panggil, tengok alamak dah ada 3,000 lah, tapi kita tak tahu siapa yang aktif, siapa yang tak aktif. Jadi kita kena kemaskan, siapa yang tak aktif, siapa yang ni, kita akan slow kita unfriend dia. Tapi tak payahlah, ni satu yang saya nak tambah sikit dengan Encik Idwan cakap tadi, adab tu bila kita unfriend orang, kita jangan buat status. Hari ni saya nak clear kan siapa-siapa yang tak aktif. Nanti dia terasa hatilah. Kau macam tu. Dia dulu dia belah. Jangan. Jadi maksudnya bila kita nak clearkan orang ni, kita senyap-senyap je kita unfriend dia. Tak payah buat announcement. Senyap-senyap je. Okey. Kadang-kadang macam saya dulu pun sibuk kan, tak ada masa. So kita kata saya tak ada masa lah nak kemas rumah ni kan. Ada satu cara yang senang. Mark Zuckerberg ni, SB ni, dia setiap hari kan, dia akan naikkan nama kawan-kawan kita yang birthday dia pada hari tersebut. Tak? Dia akan remind kita, okay, hari ni ada 4 orang birthday. So, siapa yang birthday pada hari ni, kita pergi tengok wall dia. Dia orang ni aktif lagi ke tak? Hidup lagi ke tak? Jadi, setiap hari kita akan sapu semua kawan kita tu. Okay, kita alamak, Mamat ni dah 3 bulan dia je. Kita pun unfriend dia lah. Kan? Jadi, setiap hari kita buat apa ni, kita kemas rumah ni, everyday kita buat. Sebabnya, Mark Zuckerberg ni akan bagi tahu kita, siapa birthday. Nampak tak? Jadi kita dah ada satu follower yang baru. Nampak tak? Lagi satu pengalaman saya kan, untuk dapat follower ni dia kena ada share. Okay, bila saya dapat share 150 tu, sekurang-kurangnya dalam 60 ke 70 orang baru akan datang. Akan jadi follower saya. Kalau 100 tu boleh dapat dalam 50. Kalau 150 tu boleh dapat dalam 60 70. Yang maksudnya dia bergantung kepada share kita. Sebab itu yang kata Cik Wan kata tadi, kita kena dari masa ke semasa kena cuba perbaiki tulisan kita tu. Bukan perbaiki tulisan, perbaiki kita punya apa yang kita nak sembang tu jadi dia lebih mesra, dan kemudian kita berbaik-baik dengan orang-orang dalam grup kita tu. Dengan cara itu, diorang akan share kita punya. Bila dia share kita punya, maka itu yang makin lama makin ramai kita punya follower tu. Jadi saya tengok yang saya buat dengan dengan rakan saya tu, Cik Ni pun dapat order dah tak menang tangan. Kalaulah tuan-tuan buat FB page, maksudnya buat kedai dan ekspor orang ni pergi ke kedai sana, saya tak tahulah. Kemudian yang satu lagi yang saya teringat bila Cik Idwan kata tadi, bila kita ni orang kata kita cipta brand, saya tengok kawan-kawan saya dekat Facebook kan, bila dia tulis tu macam contohnya ikan keli kan, bila tulis ikan keli ni, maka benda ni jarang orang tulis, maka mungkin majalah-majalah online akan siarkan. Betul. Bila majalah-majalah online siarkan, kita cepat ramai orang berdezuk-dezuk pun datang follow kita. Cakap, cerita dia best. Banyak macam Amira tu. Saya tengok Amira tu pasal masak. Masakan dia je minggu lepas, saya rasa majalah wanita 2 kali kot keluar kan. Berdezuk orang follow dia. Yang kedua pula, FB group tadi. Bila dah kita popular macam tu, bila orang ramai suka kat kita, bila kita masuk ke FB group ni memang power. Beratus-ratus ribu kat sana, 200,000. Tinggal sekali kita punya keluar kat sana, tengok macam mana orang ambil perhatian. Maksudnya dari situ kita tak dapat order, tapi orang akan pergi kepada
page kita lah. Orang pergi ke page kita, orang akan pergi sebab kita ada nama, ada brand. Jadi kalau kita boleh buat itu tuan-tuan, insya-Allah lah. Okey, insya-Allah kita boleh. Saya pun sebenarnya banyak belajar daripada Encik Idwan ni, macam ni saya perbaiki banyak benda, okey. Dan juga yang kita belajar kita bold tulisan kan. Saya pun tak bold tulisan sebab saya tak tahu. Tetapi memang tak ramai orang buat lah. Saya tak pernah jumpa lah orang buat. Kalau kita buat lah, orang cakap, lain lah ni Mamat ni. Saya nak buat ni, bila saya nak buat. Sebenarnya saya tak tahu buat tu. Bila Encik Idwan jumpa, saya tahu, betul lah ni Kak. Bila kita bold, orang lain tak ada bold lah. Tuan pergi tengok, saya dah tengok banyak Facebook. Tak ada buatnya. Bila kita buat, orang akan nampak, lain lah dia punya, lain lah. So buat ni. Jadi maksudnya tadi saya dah ajarkan 5 cara tadi, 4 cara macam mana kita nak overcome kita punya masalah menulis kan. Apa nak tulis apa, tulis pengalaman, nak mula macam mana, kita buat draft 1, draft 2, draft 3, kemudian ayat apa nak guna, kita guna ayat sembang-sembang santai kan. Kemudian kita buat group macam you orang semua buat group, you orang like dia semua sama-sama, boostkan dia dan kemudian pergi kepada orang lain dan juga invite dia orang datang ke tempat kita. Dengan harapan nanti satu hari kita pun boleh pergi kepada majalah-majalah online dan juga orang share banyak kita punya. Jadi itulah yang saya buat tuan-tuan dan saya pun bukanlah hebat sangat. Cuma macam saya nak kongsi ni satu sebab je. Sebab saya dulu pun macam tuan-tuan juga. Tak tahu apa dan memang seketul, 2 ketul je like saya punya. Tapi alhamdulillah dengan usaha tu saya berjaya. Jadi saya nak sudahkan di sini. Terima kasih sekali lagi kepada semua dan saya rasalah tuan-tuan buatlah apa yang kita belajar ni. Tuan tak buat, tuan tak tahu. Itu je.